Ya, baik. Bersama dengan kita pada pagi ini, bersama dengan Muhammad Tarmizi Bahrin, merupakan pengarah kreatif. Sudah pun berada di hujung talian ya. Jadi kita cuba sapa beliau. Assalamualaikum, Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Alhamdulillah. pagi ni? Sihat? Alhamdulillah sehat, seranah di rumah saja untuk Alhamdulillah. pagi ini lah. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. ya. Kita sempat bercerita tadi semasa awal-awal lah ya. Di Rompai Pagi tadi apa jenama yang akan yang akan dikongsikan ya. Kita rasa teruja sebetulnya ingin mengetahui jenama pakaian yang telah pun dihasilkan oleh Tarmizi. Mungkin bagaimana sebetulnya ni Tarmizi sudah mula berkecimpung dalam bidang keusahawan ini. Mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita. Silakan Tarmizi. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali terima kasih kepada Rampai Pagi dan Radio Television Brunei kerana menjemput saya sebagai tamu jemputan pada pagi ini. Sedikit perkongsian bagaimana bermulanya perjalanan sebagai keusahawanan ini bermula pada tahun 2016 lah. Ia bermula daripada menghadiri acara di Malaysia pada masa itu yang dipanggil sebagai Tempatan Fest. Tempatan Fest ini sebenarnya satu acara yang mempromosikan jenama-jenama pakaian tempatan ataupun local brand di Malaysia pada masa itu. So jadinya selepas saja daripada trip ataupun lawatan itu barulah timbul rasa untuk membuat perkara yang sama lah, iaitu membangun jenama sendiri yang dikenali sebagai Superketchen lah masa ni. Alhamdulillah ya. Begitulah sedikit perkongsian berkenaan dengan bagaimana tetamu kita ni ya, Muhammad Tarmizi mula berkecimpung ya dalam bidang keusahawanan ini. Jadi kalau boleh tahulah ya, apakah sumber ya, inspirasi dan siapa sebenarnya yang mendorongnya Tuan Tarmizi ini untuk memulakan perniagaan ini? Terima kasih. Sumber inspirasi itu sebenarnya datang dari pelbagai sources lah ataupun sumber. Pertama sekali semasa menjejaki diri untuk membuat usahawan ini memang susah, tetapi support and dorongan daripada rakan sebaya yang sentiasa orang mendorong diri sendirilah untuk lebih maju ke hadapan. Ia pun timbul dari minat sendiri dari mengumpul pakaian-pakaian brand-brand dari luar terutamanya, sehinggalah timbul rasa sendiri untuk membuat brand sendiri di Brunei Darussalam. Kalau boleh tahu berapa tahun sudah Tuan menubuhkan usaha perniagaan ini? InsyaAllah bulan November ini akan masuk 4 tahun lah. 4 tahun begitu lama tu. Betul. Agak Usia lama yang sedikit cukup kata orang agak lama juga. Betul. Ya, untuk sebuah syarikat bertahan dalam masa tempoh 4 tahun itu ya. Iya, jadi saya memangnya tertanya juga ni, bagaimana boleh Tarmizi memilih untuk menceburi perniagaan ini? Terima kasih. Pada awalnya memang Indah pernah terfikirlah untuk menceburi bidang keusahawanan ataupun bisnes Ania. Pasal sejak dari kecil memang sudah dibentuk ataupun untuk mengejar cita-cita lain macam menjadi guru kah ataupun menjadi polis dan sebagainya tu. Tetapi sudah meningkat dewasa tu berutah ada perasaan minat terhadap keusahawanan ini, macam bagaimana caranya untuk
mengendalikan keusahawanan ini sendiri, and bagaimana juga rasanya untuk berinteraksi dengan para pelanggan dan sebagainya, itulah. Baik ya. Itulah kenapa beliau memilih ya untuk menceburi perniagaan ini, Mahirah ya. Memanglah waktu kecil ada yang mahu jadi polis ya, bomba, guru dan sebagainya. Tetapi begitulah seiring dengan perkembangan usia dan kematangan diri ya. Perasaan tersebut kadang-kadang boleh beralih, mungkin mula tertarik ya dengan dunia perusahaan ataupun perniagaan ini ya. Bagaimana mendapat idea menamakan produk kita ini Super 13, betul ya? Betul. Okey. Nama jenama Super 13 ini didapat daripada perkataan teen yang bermaksud belia ataupun remaja. So jadinya Super 13 itu bermaksud perjalanan remaja atau belia setelah meningkat umur 12 tahun ke atas itulah. Jadinya brand Super 13 ini sendiri memfokus untuk to support ataupun mendukung para belia di Brunei Darussalam lah dalam bidang apa yang mereka ceburi, macam in terms of creative ke arts and apa saja yang boleh menaikkan taraf seseorang individu ataupun belia itulah. Ya, Ada sejarah di sebalik angka 13, 13? 13 dari segi perspektif saya sendiri, 13 bermaksud kebaikan, iaitu untuk sentiasa menebar kebaikan, dan hari kebaikan sedunia juga disambut setiap 13 hari bulan 11. Jadinya itulah maksud Super 13 itu sendirilah. Memang ada makna tersendiri kenapa Tirmizi memilih ya jenama tersebut. Jadi sebelum memulakan perniagaan, antara faktor utama yang perlu dititik beratkan adalah modal kan. Betul. Jadi kalau tidak ada modal, dah dapat kita dimulakan perniagaan. Jadi kadang-kadang ada sebahagian pemilik bermula dengan zero modal. Zero modal. Dan ada juga di antaranya yang sebahagian lagi daripada simpanan. Jadi mungkin kalau daripada Tirmizi sendiri, bagaimana untuk mendapatkan bagaimana bermulanya, mungkin daripada modal dari mana ni? Pada awal perjalanan Super 13, sebenarnya kami tidak menjual jenama sendiri, tetapi menjual produk lain sebelum tertubuhnya produk sendirilah. Jadi selama 1 tahun proses itu mengumpul dana untuk membuat sendiri produk, and kalau tidak silap saya dalam sekitar 250 dana untuk membuat satu collection pada awal tahun 2017 lah. And alhamdulillah sekarang pun banyak permintaan dan dana pun makin bertambah lah. Baik ya, bermula dengan sejumlah RM250 ya. Asalnya bukan menjual produk baju Super 13 ini. Jadi dari sanalah mengingkulnya orang perlahan-lahan mengumpul ya, dan ada dana barulah memulakan Super 13 ini. Tadi luar biasa sekali ya. Pelan-pelan kita kayuh kalau nak jadi jago, insya-Allah ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi bila perusahaan ini mula beroperasi, kita telah pun mengetahui 4 tahun lepas, kalau campur 1 tahun sebelumnya 5 tahun tuan lurus. Kurang lebih lah, tapi bergiat aktif 2017 lah. Wow, luar biasa sekali. Berapa kaki tangan yang diambil bekerja pada ketika itu dan pencapaiannya sehingga ke hari ini? Pada setakat ini, alhamdulillah syarikat telah berjaya mengambil sebanyak 3 kaki tangan tempatan, dan insya-Allah akan terus mengambil lagi lah anak-anak tempatan kita ni untuk bekerja dengan
dengan di bawah syarikat supaya dapat mengembangkan lagi usaha ini dan menolong lebih ramai orang lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita melihat setakat ini bagaimana dengan sambutan daripada orang ramai dan juga perkembangan perniagaan Tirmizi pada ketika ini? Okay, terima kasih. Permintaan untuk brand Sepertin sendiri adalah amat menggalakkan lah. Tetapi disebabkan pandemik ini juga permintaan itu agak menurun lah sedikit. Mungkin dari disebabkan faktor-faktor keselamatan dan sebagainya. Tetapi InsyaAllah masih boleh memberikan layanan dan permintaan lah kepada semua pelanggan-pelanggan, dan Alhamdulillah juga masa ni Super13 ada mengadakan satu kempen yang dipanggil Barbershop Blueprint, yang bermaksud untuk membantu tukang gunting tempatan yang masa ini kehilangan mata pencarian. Jadinya Super13 bergabung bersama penggunting-gunting tempatan ini untuk mendukung mereka lah semasa pandemik ini, di mana hasil jualan akan diberikan kepada tukang gunting tempatan kita ni lah sendiri. Alhamdulillah ya. Ya, itulah sebabnya Saya tertarik dengan idea tersebut ya, kerana apa yang kita ni ketahui semenjak penularan wabak COVID-19, antara perkhidmatan yang tidak dapat diberikan kepada orang ramai ialah perkhidmatan tukang gunting ini ya. Kerana mereka ini bekerja secara langsung dengan customer ataupun klien masing-masing ya. Jadi maksudnya di sana Super13 akan memberikan baju kepada tukang gunting ini tadi, kemudian mereka lah yang menjualnya dan hasilnya 100% kepada mereka. Macam mana? Design adalah dibuat daripada Super13. In terms of produksinya apa semua memang under Super13. Jadinya idea cara design itu akan dimintalah daripada tukang gunting tersebut, dan akan dijual di pelanggan masing-masing, dan sebahagian daripada keuntungan yang diperolehi akan diberikan kepada tukang gunting tersebut. Dan masa ni kami dalam minggu terakhir sudah untuk barbershop print pusingan pertama. Kalau ada sambutan lagi, insyaAllah mungkin akan dibuat lagi pusingan kedua. Alhamdulillah ya. Pastinya ada alternatif lain yang boleh dilaksanakan atau dilakukan ya. Terutama sekali apabila berlakunya penularan wabak COVID-19 ini. Jadi selain daripada cabaran-cabaran semasa wabak COVID-19 ini, jadi apakah antara cabaran-cabaran lain yang dihadapi ni, Tirmizi? Pada awal bermulanya Super13, cabaran yang dihadapi pertama sekali ialah orang ramai tidak tahu akan brand tersebut lah. Itu adalah salah satu cabaran lah yang dilalui. Sebabnya belum lagi ada brand name, belum lagi ada customer audience dan sebagainya. Jadi perjalanan pertama Super13 adalah salah satu cabaran yang memberikan banyak pelajaran lah. Tapi Alhamdulillah setelah setahun dan 2 tahun selepas itu berjaya mendapatkan sedikit daripada usaha yang telah dibentuklah sebelum ini. Baik ya. Jadi perancangan masa depan untuk Super13 ini mungkin boleh berkongsi ya untuk terus berjaya dalam dunia perniagaan ini. Okey, terima kasih. Perancangan di masa hadapan ialah untuk mendukung artis-artis tempatan Brunei dari segi lukisan dan kreatif dan juga arts, di mana lukisan-lukisan ataupun karyawan mereka ini akan dicetaklah melalui pakaian-pakaian Super13, dan
insya-Allah mungkin akan dapat membantu mereka untuk menaikkan lagi dari segi ekonomi dan juga mereka punya credibility lah dalam industri masing-masing, insya-Allah. InsyaAllah ya, InsyaAllah. mudah-mudahan terakhir sekali ni mungkin ada nasihat dan juga saranan ni Mahirah ya untuk para belia kita ni yang masih lagi mencari pekerjaan ya, ataupun mungkin para belia kita ni yang baru saja ingin memulakan perniagaan. Silakan. Okey, saranan buat para belia yang ingin menceburi bidang perniagaan, nasihat ialah pertama sekali betulkan niat kita ni lah, insya-Allah betulkan niat kita ni, kenapa kita ni mau berniaga dan sebagainya. Dan kedua, cabaran dan rintangan tetap akan ada. Jadinya harus sentiasa kuat hati menempuh segala cabaran. Dan yang terakhir sekali, kalau ada terfikir untuk memulakan perniagaan ataupun ada idea-idea yang baik, cuba saja. InsyaAllah rezeki akan datanglah selepas Datuk, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Tarmizi Bahrain, merupakan pengarah kreatif mengenai dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu menghasilkan pakaian jenama sendiri. Jadi apa pun kita mengucapkan semoga kejayaan terus menerus ya mengiringi Tarmizi dan kuat dan tabah ya dalam apapun mengharungi cabaran-cabaran yang akan mendatang, dan kita tetap mendoakan kejayaan Tarmizi ya. Ya, sampai jumpa lagi dalam kesempatan maju jaya terus, tetap bertahan. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.